Gereja yang ayah pegang 15 buah akan tutup dan mereka akan menerima Islam. Saya keluar tuan-tuan, berhijrah. Gila belajar sikit-sikit. Jadi Institut Dawai Seperkim Petaling Jaya, pergi mengaji di Kelantan, masuk pondok kejap, pergi dekat Nilampuri, pergi mengapai Quran. Alhamdulillah, Allah beri kekuatan kepada saya menghafaz Al-Quran 30 juzuk selama 2 tahun 8 bulan. Selepas itu tuan-tuan, sepanjang 7 tahun saya tak pernah tinggalkan solat hajat, doa. Mana saya ceramah, saya minta orang Islam tolong doakan keluarga saya. Saya hantarkan buku-buku perbandingan agama, hantar ke kampung, telefon mereka. Saya beri alamat kepada Ustaz di Semenanjung yang saya kenal, pergi berdebat dengan ayah saya. Penantian saya tidak terlalu lama. Sempena saya mengkhatamkan Al-Quran 30 juzuk pada tahun 1198. Ketika itu tuan-tuan, setiap kali saya membaca Al-Quran, saya niat untuk mak dan ayah saya agar Allah lembutkan jiwa dan hati mereka. Ini keajaiban Al-Quran tuan-tuan. Apabila saya baca Al-Quran, saya mengkhatamkan Al-Quran, ramai tuk guru saya yang saya baca Quran. Di antara tuk guru saya itu ialah saya sempat tasmi 5 juzuk. Di antaranya Al-Fadil Ustaz Datuk Firdaus Ismail Al-Hafiz. Tuk guru saya lah tu. Tapi anak murid dia tak ikut perangai macam dia pun. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, apabila penantian saya 7 tahun, mak nangis telefon. Dia kata, nak baliklah, kamu dah lama sangat tak pernah balik, mak sayang kat kamu. Mengingatkan saya tuan-tuan tentang kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Sejahat mana pun Nabi Musa alaihi Nabi Fir'aun, ya, akhirnya Allah Subhanahu Taala ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam. Bila Nabi Musa alaihissalam lahir, Allah ilhamkan kepada ibu Nabi Musa itu hanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Lalu yang menemui Nabi Musa alaihissalam adalah isteri Fir'aun yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebengis-bengis mana Fir'aun pun nak bunuh anak-anak yang lahir daripada perut ibu-ibu yang mengandung di kaum Bani Israel. Akhirnya dengan isteri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, membesar juga Nabi Musa alaihissalam di istana Fir'aun. Begitu juga mak saya. Saya letak syarat. Saya boleh balik mak, tetapi saya letak syarat. Pertama sekali saya nak balik, saya nak pastikan mak menerima Islam dulu. Mak kata, baliklah dulu, kita kira kemudian. Saya pun balik tuan-tuan, balik dengan penuh keazaman. Pendek cerita, alhamdulillah, saya Islamkan mak saya. Bila saya Islamkan mak saya kata kepada bapak saya, Pak, mulai hari ini bapak dengan mak tak boleh duduk sebumbung, Pak. Kurang hajar punya budak ni. Ini yang kau bawa, kata dia. Pandai-pandai kau pisahkan bapak dengan mak kau, kata dia. Islam apa ini, kata dia. Saya kata, ini hukum Pak, minta maaf, saya kata. Kemudian saya pengaruhi adik-adik saya yang lain masuk Islam semua, alhamdulillah. Bila adik-beradik saya bina kekuatan di dalam. Saya hantar adik saya mengaji di Rusila, di Terengganu. Saya hantar adik saya mengaji di Kelantan. Saya hantar adik saya seorang mengaji di Ar-Razi di Pulau Pinang ini. Alhamdulillah, ustazah adik saya pun dah 2 orang dah. Bina kekuatan dari dalam. Apabila setahun bap dan ayah saya tidak bersama tuan-tuan, akhirnya bapak saya sakit. Tak pergi gereja untuk sembahyang, memimpin, mengampun dosa orang, tak pergi dah. Saya kata kepada mak saya, mak, pujuk bapak tu. Saya bimbang dan risau sangat dia mati dalam keadaan kafir. Maka peranan mak saya, alhamdulillah tuan-tuan, Allah punya kuasa. Allah punya kuasa. Bila ayah saya ni sakit tuan-tuan, dia pernah didatangi, kata dia dalam mimpi dia, didatangi oleh seorang yang pakai jubah putih untuk merawat dia. Saya kata kepada bapak tersebut, Pak, inilah sebab bapak memeluk agama Islam. Iyakah, dia kata. Masih lagi keras hati dia. Tetapi alhamdulillah tuan-tuan, bila kita usaha betul-betul, akhirnya bapak saya pun memeluk agama Islam. Bila bapak saya memeluk agama Islam, dipukul curi pula. Masuk Queen Elizabeth kerana kepala dia tuan-tuan, berapa jahitan di kepala, 2 bulan duduk di hospital. Lalu bapak saya kata, susah sangat menerima Islam. Saya kata, Pak, bukan susah. Ini adalah Allah SWT akan uji ayah menerima Islam. Ingat tak bagaimana tekanan yang bapak buat ke atas saya? Ayah dulu halau saya daripada rumah 7 tahun saya tak balik, Pak, ingat tak? Bapak nak tembak saya. Begitu juga bapak, Allah akan uji karena Allah dah berfirman dalam Al-Quran, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira dia beriman sedangkan tak diuji keimanan lagi? Sesungguhnya Pak, orang-orang terdahulu diuji oleh Allah.
Orang-orang generasi awal ni Nabi dakwah mereka ini memeluk agama Islam. Di antara yang tekanannya begitu dahsyat ialah apa yang berlaku pada Sayyidina Bilal, Sumayyah. Sayyidina Bilal, Pak, saya kata, Sayyidina Bilal dijemur di tengah panas yang terik. Matahari memancar begitu panas. Badan Sayyidina Bilal diletak batu besar di dada dia. Dengan keadaan tidak berbaju. Dijemur di tengah panas yang terik. Ada riwayat mengatakan kaki Sayyidina Bilal ini diikat dengan tali. Dan tali pula diikat dengan 2 ekor kuda. Dan kuda itu diarah lari pada arah bertentangan. Akan tetapi apa yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal? Ahad, ahad. Ayah saya pun senyum, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan keluar juga kalimah ahad ni segelintir orang Islam, kebetulan hari Ahad. Nak cuti sembahyang subuh. Bangun sembahyang Ahad, kata dia tarik selimut. Bukan kat sini lah, tempat lain insya-Allah. Sumayyah, anak dia berderit di hadapan. Di hadapan dia adalah kuali yang menggelegak yang besar. Anak dihemban dalam satu persatu, ibu-ibu sekalian. Anda semua tidak akan menghadapi rintangan ini. Apa kata Sumayyah? Kalau anak saya habis dihumban dalam kuali yang menggelegak, harta diri saya sendiri, saya sanggup demi mempertahankan nikmat iman dan Islam. Itu dia seorang muslimah yang sebenar. Cabaran kita ni sikit ya pun. Anak tak pakai tudung anak nakal sikit tak nak mengaji. Tu je. Hak cabaran paling besar, suami jadi YB. Naik pangkat sikit, ada pengaruh sikit, sibuk nak kahwin. Maka saya rasa tak ada apa pencemaran sangat. Maka dalam keadaan sedemikian tuan-tuan, alhamdulillah, kita perkasakan usaha dakwah. Ayah saya mewakafkan tanah 4 ekar. 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas, Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Subri Arsyad datang ke sana, pecahkan tanah. Alhamdulillah, pada bulan 7 yang lepas Ustaz Subri datang sekali lagi. Kita atur program dakwah di 20 buah kampung. Selama 6 tahun saya berusaha tuan-tuan. Alhamdulillah, daripada 8 buah kampung, daripada 20 buah kampung yang kita rempuh tu, 15 buah gereja yang saya pegang tu, 10 tutup kesemuanya memeluk agama Islam. Dan saya bertanggung jawab untuk mengislah mereka, mentarbiah mereka dengan membuka pesantren, membuka madrasah tahfiz secara percuma kepada saudara baru, anak-anak mereka dan juga saudara-saudara lama. Jadi tuan-tuan tengok dalam kerja-kerja dakwah yang saya usahakan dalam pamflet. Jadi alhamdulillah, bila saya dah bina kekuatan pada dalam, Islamkan keluarga saya buat kerja-kerja dakwah di pendalaman, barulah saya pergi belajar di Azhar. Pergi belajar di Azhar, alhamdulillah Allah beri kekuatan kepada saya. Satu subjek pun saya tak pernah sangkut setiap tahun. Balik dapat tawaran pensyarah 3 universiti. Saya tolak kerana saya sayang dengan kerja dakwah ini. Saya pernah kerja di Jawi, saya pernah kerja di Jabatan Agama Islam. Saya kata cukuplah, pengalaman yang lampau saya tak mau terikat. Saya tidak mau dikungkung. Maka dengan kesempatan yang sebegini, saya bebas bergerak. Saya pergi di Australia, di Brunei, untuk sampaikan mesej Islam. Oleh sebab kalau saya berada di Semenanjung, jumpa dengan orang Islam Melayu, kerana saya sayang dengan orang Islam Melayu ni. Orang Islam Melayu ni alhamdulillah tuan-tuan ni akhlak baik ya. Kalau saya pergi mana pun tuan-tuan, saya pergi Sudan, pergi di Jordan, pergi di Mesir ya, di Mekah sendiri, bila orang tanya ya, dia kata menen anta Malaysia asan nas, dia kata orang terbaik. Dia tak tunjuk ke orang Kadazan dusun dah. Bila sebut Malaysia ni tuan, orang Melayu. Maka alhamdulillah tuan-tuan ya, oleh sebab itulah saya memeluk agama Islam bukanlah kerana paksaan kerelaan saya sendiri, dan saya juga masuk Islam bukan kerana masuk Melayu. Tapi alhamdulillah Allah SWT takdirkan saya kahwin dengan orang Melayu. Jadi tak ada can nak jadi menantu. Saya dah kahwin dah makcik. Tapi kosong ada 3 lagi. Anak pun taklah ramai sangat, baru setakat ni 9 orang ya. Nah, barulah kita masuk kepada tajuk yang seterusnya.